Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 November 2021 bersama dengan saya Nisha Mama Amin. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun terhadap 6 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Hakim Azman Abdullah mendapati mereka bersalah kerana menyebabkan kematian tanpa niat pegawai Kadet Laut Zulfarhan Osman Zulkarnain 4 tahun lalu. 5 tertuduh sebelum ini menghadapi pertuduhan membunuh Zulfarhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Manakala seorang lagi didakwa bersubhat membunuh mengikut Seksyen 109 Kanun sama yang membawa hukuman serupa. Sementara itu, 6 tertuduh itu bersama 12 rakannya didapati bersalah mencederakan Zulfarhan di bawah Seksyen 330 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Kesemua mereka yang kini berumur 25 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di dalam 2 bilik blok penginapan asrama Jebat Universiti itu di Kem Perdana Sungai Besi pada 21 dan 22 Mei 2017. Zulfarhan sebelum ini dilaporkan meninggal dunia di Hospital Serdang pada 1 Jun 2017. Baik, kita ke berita yang seterusnya. DAP membantah keputusan PKR dan Amanah meneruskan lamaran kepada Idris Harun dan seorang lagi bekas adun UMNO menjelang PRN Melaka akan datang. Ini susulan pengerusi PH Anwar Ibrahim mengesahkan parti itu masih mempertimbangkan untuk mencalonkan 2 adun tersebut pada PRN Melaka. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP malam tadi memutuskan untuk menolak keempat-empat adun dari kumpulan Idris. Bagaimanapun katanya, parti itu hanya berjaya meyakinkan rakannya dalam Pakatan Harapan untuk menolak 2 sahaja adun tersebut. Lim berkata DAP telah dikalahkan dalam undian perkara itu oleh PKR dan Amanah serta terpaksa mematuhi keputusan majoriti demi kepentingan perpaduan PH. Bagaimanapun Lim menegaskan ini tidak bermakna keputusan majoriti sebegitu sebelum ini adalah betul. DAP menggesa PH untuk tidak memilih calon oportunis dan gabungan itu juga tidak boleh mengulangi kesalahan sama dengan membenarkan 2 adun itu bertanding sebagai calon PH. Pendirian DAP senada dengan kenyataan naib Presiden PKR Rafizi Ramli semalam yang menuduh Amanah mengkhianati PH dengan menerima keempat-empat adun berkenaan. Terdahulu, Anwar yang juga Presiden PKR menjelaskan sebab beliau memberi sokongan kepada keempat-empat bekas adun Melaka tersebut. Dalam ucapannya malam tadi, Anwar berkata Idris dan 3 lagi adun menarik sokongan terhadap kerajaan negeri berdasarkan rundingan dengan PH. Cuma fakta itu harus jelas bahawa ada perundingan di antara pimpinan PH Melaka dengan adun-adun berkenaan. Dan rundingan itu menyebabkan mereka memilih untuk menarik sokongan kepada kerajaan dengan persefahaman bahawa mereka tidak akan dikhianati dan ditinggalkan selepas itu. Dalam sidang medianya 2 hari lalu, Anwar berkata PH masih terbuka untuk bekerjasama dengan keempat-empat bekas adun tersebut memandangkan mereka bukan sebahagian daripada langkah Sheraton. PAS akhirnya membuat keputusan untuk menggunakan lambang Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka pada 20 November depan. Presidennya Abdul Hadi Awang memaklumkan perkara itu diluluskan mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat semalam. Dalam kenyataannya, Abdul Hadi berkata ketetapan itu telah mengambil kira panduan yang diberikan oleh Majlis Syura Ulama PAS yang bersidang pada 31 Oktober lalu selaras dengan peruntukan Fasa 84 Perlembagaan PAS. Keputusan PAS itu mengundang tanda tanya berkenaan status kerjasama yang ditawarkan UMNO baru-baru ini yang mensyaratkan PAS menggunakan lambangnya sendiri di Melaka. Mesyuarat khas MKT UMNO membuat keputusan untuk meneruskan kerjasama dengan PAS kerana selaras dengan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO 2020
iaitu memperkukuhkan muafakat nasional. Terdahulu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin membuat pengumuman pada 26 Oktober lalu bahawa semua parti komponen PN iaitu Bersatu PAS dan Gerakan sepakat untuk bertanding pada PRN Melaka menggunakan lambang PN. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. KKM mengeluarkan kompaun terhadap penganjur acara melibatkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan bekas Presiden UMNO Najib Razak di Melaka. PN dikenakan kompaun RM20,000 manakala individu yang menganjurkan salah satu acara Najib didenda RM4,000 kerana kegagalan pematuhan penjarakan fizikal. Najib sebelum ini mempertahankan kehadirannya di Melaka pada Sabtu hanya sebagai pelawat dan tidak melibatkan sebarang acara politik. Muhyiddin juga berada di Melaka pada hari yang sama untuk melawat gerai prihatin rakyat dengan memakai baju berlogo PN. Sementara itu, berkaitan dakwaan pelanggaran SOP COVID-19 melibatkan Muhyiddin dan Najib, KKM berkata tiada kegiatan berbentuk perhimpunan berkaitan PRN Melaka dibuat oleh mereka. Katanya ia lebih berbentuk walkabout atau aktiviti turun padang oleh dua pemimpin tersebut. Sebelum ini, PKR Melaka dikompaun RM10,000 kerana berceramah menggunakan pentas bergerak. Ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang semalam menyela tindakan kompaun itu kerana Najib dan Muhyiddin tidak dikenakan tindakan sebelum ini. Kumpulan Hartal Dr. Kontrak akan menganjurkan mogok kedua sebagai bantahan terhadap keputusan kerajaan melalui Belanjawan 2022. Belanjawan antaranya memutuskan untuk menyambung kontrak Dr. Pelatih selama 2 tahun dan bukan menawarkan jawatan tetap. Di Twitter sebelum ini, kumpulan itu berkata lanjutan masa itu membuang masa kerana tidak menjanjikan sebarang peluang dan jaminan kerja yang menjadi tuntutan utama mereka. Mereka juga kecewa dengan Kementerian Kesihatan kerana tidak membantah keputusan itu. Apabila ditanya bila bantahan kedua akan diadakan, Wakil HDK Dr. Mustafa Kamal berkata ia akan diadakan tidak lama lagi tanpa menyebut tarikh tertentu. Pada bulan Julai, pergerakan itu telah berjaya mendorong beratus-ratus doktor kontrak daripada seluruh negara untuk mengadakan mogok. Gerakan HDK telah berkempen untuk menamatkan sistem 2 peringkat semasa antara doktor pelatih tetap dan doktor pelatih kontrak di hospital kerajaan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebelum ini berjanji akan bekerjasama dengan kumpulan itu untuk mencari penyelesaian kepada masalah ini. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. In these difficult times, we have seen many companies innovate and transform their business strategies and produce outstanding outcomes. These breakthroughs in business model and in technology adoption should be recognized, and we invite all entrepreneurs, innovators and corporate leaders to participate in our inaugural Top in Tech Innovation Award.